selamat sejahtera. Saya Warna Syarahidah binti Wasyaifuddin C17B0385. Pada hari ini saya akan membincangkan tentang cetusan pemikiran para pengarang dalam novel Melayu popular di Malaysia, iaitu analisis teori pemikiran bersepadu 4K. Pernyataan masalah yang pertama adalah pemerhatian pengkaji. Berdasarkan kepada pemerhatian pengkaji terhadap kajian-kajian lepas, pengkajian mengenai cetusan pemikiran para pengarang terhadap novel-novel Melayu popular yang terdapat di Malaysia masih belum mendapat perhatian daripada mana-mana pihak. Hal ini kerana masih lagi terdapat kelompongan dalam merungkaikan pemikiran pengarang terhadap novel Melayu popular terpilih di Malaysia. Permasalahan yang kedua adalah novel Melayu popular Malaysia, di mana novel popular yang menjadi pilihan pengkaji dalam melaksanakan kajian ini masih lagi baru dalam pasaran, sehingga novel-novel ini kurang mendapat perhatian daripada pengkaji untuk melaksanakan kajian, di mana sepanjang melaksanakan kajian ini terdapat novel-novel yang dipilih merupakan sebuah novel yang syarat dengan unsur-unsur pemikiran yang kreatif dan mempunyai nilai pengajaran yang tinggi untuk disampaikan kepada para pembaca. Yang ketiga adalah sorotan kajian lepas, di mana pengkaji-pengkaji terdahulu pengkajian terhadap pemikiran pengarang dalam novel-novel Melayu popular terpilih masih kurang mendapat sambutan, meskipun telah mempunyai sebahagian kecil yang menjalankan kajian berkenaan dengan pemikiran para pengarang dalam novel Melayu popular terpilih di Malaysia. Persoalan kajian. Terdapat 4 persoalan kajian, iaitu apakah cetusan pemikiran para pengarang dalam novel-novel Melayu popular di Malaysia. Yang kedua adalah bagaimanakah cetusan pemikiran para pengarang dalam novel-novel Melayu popular di Malaysia. Yang ketiga adalah sejauh manakah pemikiran para pengarang dalam novel-novel Melayu popular di Malaysia. Dan yang keempat adalah sejauh manakah pemikiran para pengarang dalam novel-novel Melayu terpilih di Malaysia dapat diaplikasikan dengan teori sistem pemikiran bersepadu 4K. Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti cetusan pemikiran para pengarang dalam novel Melayu popular di Malaysia. Yang kedua adalah untuk menganalisis cetusan pemikiran para pengarang dalam novel Melayu popular di Malaysia. Yang ketiga adalah untuk merumuskan cetusan pemikiran para pengarang dalam novel Melayu popular di Malaysia. Dan yang terakhir adalah untuk pengaplikasian teori sistem pemikiran bersepadu 4K melalui cetusan pemikiran para pengarang dalam novel-novel Melayu terpilih di Malaysia. Batasan kajian. Novel-novel Melayu popular yang menjadi pilihan pengkaji adalah novel dari tahun 2014 hingga tahun 2016, iaitu novel Bidadari karya Hanan Daniah, dan novel Tidak Pernah Sesal karya Umi Nazimah, dan novel Maha Cinta Cinderella karya Maya Iris. Di mana novel-novel yang dipilih ini adalah untuk merungkaikan pemikiran para pengarang dengan menggunakan kaedah intrinsik dan kaedah ekstrinsik dalam karya dengan pengaplikasian teori sistem pemikiran bersepadu 4K, iaitu merangkumi aspek pemikiran kerohanian, pemikiran kebitaraan, pemikiran kesaintifikan, dan pemikiran kekreatifan. Sorotan kajian, di mana sepanjang melaksanakan kajian ini, pengkaji telah mengemukakan 3 subtopik utama untuk mengukuhkan kajian yang dilakukan. Kajian ini juga telah melampirkan sebanyak 60 kajian lepas yang telah dilakukan oleh para sarjana untuk menguatkan kajian yang dilakukan oleh pengkaji. Antara subtopiknya adalah pengkajian terhadap novel-novel Melayu popular di Malaysia. Yang kedua adalah pengkajian terhadap kepengarangan dalam novel-novel Melayu popular di Malaysia. Dan yang terakhir adalah untuk pengkajian terhadap pengaplikasian teori pemikiran bersepadu 4K dalam kepelbagaian genre kesusasteraan Melayu. Reka bentuk kajian, di mana pengkaji telah memilih kaedah kualitatif, iaitu kepustakaan, teks dan teori sistem pemikiran bersepadu 4K. Kaedah kepustakaan digunakan adalah untuk mendapatkan maklumat daripada bahan bacaan atau bahan rujukan seperti tesis, jurnal, buku, kertas dan rencana, majalah, kamus, akhbar dan penulisan yang berbentuk ilmiah.
teks pula menggunakan 3 buah novel teks, 3 buah teks novel, iaitu novel Bidadari, novel Tidak Pernah Sesal, novel Maha Cinta Cinderella. Teori sistem pemikiran bersepadu 4K iaitu merangkumi 4 pendekatan, iaitu pemikiran kerohanian, pemikiran kebitaraan, pemikiran kesaintifikan, pemikiran kekreatifikan, iaitu pemikiran kerohanian yang membincangkan tentang tema dan persoalan, manakala keadaan ekstrinsik pula membincangkan tentang falsafah dan kepercayaan. Pemikiran kebitaraan iaitu menerusi keadaan intrinsik, menjelaskan tentang watak dan perwatakan, manakala keadaan ekstrinsik pula merangkumi psikologi manusia. Mana pemikiran kesaintifikan pula merangkumi keadaan intrinsik latar dan keadaan ekstrinsik kemasyarakatan, dan pemikiran kekreatifan di mana keadaan intrinsik yang digunakan adalah gaya bahasa dan keadaan ekstrinsik pula iaitu estetika dan keindahan bahasa. Yang seterusnya adalah analisis kajian di mana dapat dilihat menerusi pemikiran kerohanian, di mana menurut Siti Khairiah Muhammad Zubair 2015 pada muka surat 123 di mana menyatakan bahawa pemikiran kerohanian merupakan suatu pemikiran yang berunsurkan keagamaan, di mana pemikiran yang syarat dengan nilai-nilai kemanusiaan. Pemikiran kerohanian juga menjelaskan berkenaan dengan sifat dalaman sesebuah karya sastera, di mana menerusi pemikiran ini dapat membentuk karya sastera yang mempunyai nilai-nilai murni yang akan membentuk identiti seseorang. Antara pemikiran kerohanian yang terdapat dalam novel yang dikaji adalah bertanggungjawab, iaitu menurut Sabri Saleh Anwar 2014 pada halaman 11 menyatakan bahawa bertanggungjawab merupakan kesedaran yang dimiliki oleh manusia untuk menjalankan kewajipan dan bertanggungjawab di atas perkara yang telah dilakukan, sama ada secara sengaja ataupun tidak sengaja. Maka dengan ini menerusi novel yang dikaji turut memperlihatkan sifat watak yang bertanggungjawab dalam menangani segala permasalahan yang tercetus dan membentuk identiti watak yang mempunyai nilai-nilai kerohanian yang terpuji. Yang kedua adalah kasih sayang. Menurut Jumali Haji Selamat 2012 pada halaman 202 menyatakan bahawa kasih sayang menggambarkan satu cetusan perasaan terhadap sesuatu yang melibatkan suasana, sikap dan harapan terhadap seseorang. Maka menerusi pemikiran kerohanian ini juga dapat melihat nilai kasih sayang yang diterapkan oleh peranan watak-watak yang terdapat dalam sesebuah karya yang dapat membentuk institusi kekeluargaan yang harmoni. Antara contoh petikan terhadap bertanggungjawab adalah seperti yang tertera, mana pada petikan 1 menggambarkan sikap bertanggungjawab seseorang Muslim terhadap Maha Pencipta, iaitu dengan menunaikan tanggungjawab, menunaikan solat fardu dan sebagai kewajipan seseorang yang bergelar manusia untuk sentiasa taat kepada Allah SWT. Seterusnya adalah kasih sayang, di mana berdasarkan petikan yang diberikan, iaitu menunjukkan sikap kasih sayang seorang abang terhadap adik, di mana kerisauan seorang abang yang untuk melepaskan adiknya ke luar negeri. Ini dapat dilihat menerusi novel Maya Iris, iaitu pada tahun 2014 pada halaman 8. Yang seterusnya adalah pemikiran kebitaraan, di mana Siti Khairiah Muhammad Zubair dan Nur Aisyah Abdullah 2015 pada muka surat 150 menegaskan bahawa pemikiran kebitaraan membawa maksud suatu pemikiran yang berlandaskan ilmu pengetahuan, di mana
di mana pemikiran kepintaran ini merupakan satu proses perkembangan otak manusia yang terbentuk semenjak dari dalam kandungan ibunya lagi dan dididik sehingga mampu untuk berdikari dan cemerlang. Pemikiran kepintaran menerusi berkejaya di mana Adawiah Ismail dan Salasiah Haning Hamzah 2012 pada halaman 4 berpendapat bahawa kerjaya adalah suatu aktiviti yang baik dan dapat mendatangkan faedah dalam kehidupan untuk melahirkan seseorang yang berkerjaya tinggi. Berkejaya merupakan suatu pemikiran kepintaran di mana dengan ilmu yang dimiliki mampu memupuk seseorang agak mahir dalam sesuatu pekerjaannya, di mana peranan watak dalam menyelesaikan konflik yang berlaku dalam bidang kerja dan merupakan suatu sikap yang profesional. Yang kedua adalah pendidikan, iaitu menurut Saad 2015 pada halaman 1 menyatakan bahawa pendidikan ini merupakan suatu sistem yang terbangun dari beberapa komponen untuk mendapatkan pendedahan awal. Pendidikan juga dapat dijadikan sebagai tunjang dalam membentuk kepribadian seseorang dalam menguasai tingkah laku yang berteraskan kepada didikan yang diterima sejak dari kecil. Berdasarkan petikan yang diberi, kerjaya dapat dilihat di mana perasaan bangga seorang bapa terhadap anaknya yang mana terbentuk daripada akhlak yang baik dan mempunyai kejaya diri yang besar. Ini dapat dilihat menerusi karya Umi Nazimah. Yang kedua adalah berpendidikan, di mana seorang budak pada suatu ketika dahulu iaitu seorang yang nakal dan dan sekarang mampu untuk menyambung pengajian sehingga peringkat master, di mana berpendidikan ini mencetuskan perasaan dan kepribadian seseorang itu mampu berubah kepada yang lebih baik, dan didikan yang diberikan membentuk dirinya menjadi orang yang berjaya. Seterusnya adalah pemikiran kesaintifikan, di mana Siti Khairiyah, Muhammad Zubair dan Nur Aisyah Abdullah 2015 pada muka surat 151 menjelaskan bahawa pemikiran kesaintifikan membawa maksud suatu pemikiran yang logik akal dan saintifik yang membawa kepada kebenaran dan ketepatan dalam penggunaan fakta. Menurut Khairunizama Isa, iaitu pada sasiah merupakan maksud kepribadian seseorang dalam bertindak atau melakukan sesuatu perkara yang mempunyai hubungannya dengan akhlak dan akidah. Menerusi pemikiran kesaintifikan, sasiah dapat dikaitkan dengan pemikiran seseorang yang bernas dan dengan tingkah laku yang telah terlahir dan dalam diri mampu membentuk kepribadian yang terpuji dengan sistem pemikiran yang logik. Yang kedua adalah rasional, di mana rasional ini merupakan kebolehan berfikir dan bertindak berdasarkan alasan, fakta dan bukti yang nyata, di mana kesan ini dapat dilihat daripada pemikiran kesaintifikan, di mana membentuk seseorang individu atau masyarakat yang mampu untuk berfikir secara rasional dan bertindak menggunakan akal yang waras. Berdasarkan petikan yang diberikan, berkejaya ini dapat dilihat menerusi karya Hanan Daniyah, di mana kejaya dan pimpinan seorang ketua keluarga yang membimbing keluarganya. Terusnya adalah pemikiran kekreatifan, di mana menurut Siti Khairiyah Muhammad Zubair mentakrifkan bahawa pemikiran kreatif ini merupakan pemikiran yang menerangkan teknik penulisan yang kompleks tetapi mudah untuk faham, di mana pemikiran kekreatifan ini merupakan hasil pemikiran yang kreatif, di mana menerusi pemikiran ini terdapatnya kandungan mengenai teknik-teknik dalam penulisan maupun idea yang telah dicetuskan oleh pengarang. Antara
teknik pemikiran kekreatifan yang terdapat dalam kajian novel yang telah dilakukan adalah penulisan kreatif, di mana penulisan kreatif merupakan karya sastera yang mempunyai unsur-unsur keindahan dan keistimewaan yang tersendiri. Ini dapat dikaitkan dengan pemikiran kreatif seperti yang telah diperkenalkan oleh Muhammad Yusuf Hassam 2002 yang menegaskan bahawa pemikiran kreatif adalah kemahiran yang tersusun dan sistematik. Ini dapat dilihat menerusi contoh petikan di bawah, di mana dalam karya Hanan Daniyah menerapkan unsur-unsur kreatif penulisan yang kreatif dengan memasukkan nilai-nilai peribahasa dalam karyanya, ataupun memasukkan idea-idea yang kreatif. Telah memuatkan genre-genre yang berbeza dalam penghasilan karya, di mana pemikiran pengarang dengan memasukkan unsur-unsur musikal dalam karya sastera mampu menarik minat pembaca untuk mendalami karya sastera, di mana menerusi petikan ini pengarang Hanan Daniyah menerapkan unsur-unsur musikal untuk melambangkan sesuatu perkara. Seterusnya adalah implikasi kajian, iaitu terdapat 3 implikasi, antaranya ialah masyarakat Melayu, dan yang kedua adalah institusi pendidikan, dan yang ketiga adalah pembaca. Seterusnya adalah cadangan kajian, iaitu cadangan yang dicadangkan adalah adaptasi novel-novel Melayu popular, di mana menerusi penyiaran dalam televisyen atau melakukan adaptasi daripada teks kepada visual, di mana memudahkan pembaca untuk memahami perwatakan yang digambarkan dalam sesebuah karya tersebut, dan memudahkan pembaca dari pelbagai kelompok untuk mendalami cerita dengan lebih mendalam. Cadangan yang kedua adalah peranan institusi pendidikan, di mana institusi pendidikan ini memainkan peranan penting dalam memperkenalkan karya-karya sastera kepada golongan muda, terutamanya karya novel Melayu popular, di mana tujuannya adalah untuk merubah persepsi masyarakat terhadap novel Melayu popular yang hanya berfokus kepada penciptaan dan tidak mempunyai nilai falsafah yang sebelayaknya. Dan cadangan yang ketiga adalah menerusi media sosial, di mana media sosial atau media massa memainkan peranan dalam melangsungkan publicity dengan lebih mendalam dan kerap, dan melakukan strategi yang lebih produktif agar pemikiran yang ingin disampaikan oleh pengarang menerusi penghasilan karya dapat mendapat sambutan daripada semua pihak. Ini juga bertujuan untuk merubah perspektif masyarakat terhadap hasil karya Melayu dan memperkenalkan sastera kepada khalayak ramai. Kesimpulannya adalah dapatan kajian yang diperolehi daripada kajian ini adalah bukan sekadar untuk merungkai objektif. Menerusi kajian ini malah dengan pengkajian yang dilakukan juga turut menjawab persoalan yang menyatakan bahawa novel Melayu popular tidak mempunyai mutu dan dihasilkan adalah untuk bertujuan komersial sahaja. Sesungguhnya, kajian ini dapat membuktikan bahawa novel Melayu popular yang diperolehi menerusi kajian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan bacaan yang berguna kepada semua lapisan masyarakat. Sekian, terima kasih.